Ustaz Dusuki dan juga Mujahid Yusuf Hawa. Ustaz Dusuki dan Mujahid Yusuf Hawa. Apa kes tersebut? Okey, untuk siapa yang tidak mengetahui, hari ini Ustaz Mujahid Yusuf Hawa telah memenangi kes saman. Okey, telah menang kes saman. Kes saman daripada siapa? Kes saman daripada Dusuki Arani. Ustaz Dusuki Rani. Dia macam ni tuan-tuan. Ustaz Dusuki Rani saman dia. Okey, ni saya nak bagi dia punya background story dia tu. Ustaz Dusuki Rani saman dia disebabkan satu Twitter yang dibuat oleh Mujahid. In the end, Ustaz Dusuki kalah. Pas ni kan disaman pun kalah, menyaman pun kalah. Hari tu Haji Awang dia pergi saman Claire Brown, settle out of court, dia bayar Claire Brown 1 juta. Macam mana ni tuan-tuan? Okey, kita cerita dahulu. Kenapa saya kata kes Mujahid ni sangat penting dalam menjawab isu penjualan aset tabung haji? Ni siapa yang tak nampak ni, hari ni kita akan nampak kenapa isu kemenangan kes Mujahid ini sangat besar dalam kita menjawab isu yang dibangkitkan oleh orang PAS, orang UMNO selama bertahun-tahun. Dikatakan Pakatan Harapan menjual aset tabung haji. Kes ini menjawab persoalan fitnah dan menjawab bahawa apa yang diutarakan oleh PAS dan UMNO selama ini adalah fitnah. Okey, kita nak dengar fitnah tersebut. Saya bawa tuan-tuan. Ni kadang orang kata nanti alai so dia kau sembang je. Sebenarnya tak ada pun Ustaz Dusuki cakap macam tu. Ustaz Dusuki tak pernah cakap macam tu pun. Okey, hari ni kita dengar apa yang Dusuki sendiri cakap dalam ceramah beliau, dan ini dalam dia punya page sendiri ini dalam page dia sendiri. Alamak, mana ni? Dalam hidup kita ni, biar pastikan diri kita ni berbuat benda yang baik, sehingga kan orang menyebut kebaikan kita. Setiap kali mana orang sebut kebaikan kita, kebaikan itu dapat sampai dalam kubur nanti. Sebab tu anda tak setuju dengan penjualan aset-aset tabung haji sehari dua ni kan. Aset penjualan, kenapa nak dijual pada orang bukan Islam tersebut? Harta tabung haji, harta milik orang Islam. Yang jual begitu, rugi sangat ke tabung haji ni, sampai peringkat nak kena jual hotel-hotel yang telah dibina susah, kawasan strategik lagi tu. Dijual tersebut, boleh dijual hanya semata-mata nak mengautkan keuntungan. Dosa kamu jual ni, kamu tanggung sampai akhirat nanti. Jangan main-main harta orang Islam kan ni. Dalam keadaan, jangan buat alasan yang lain. Tak ada alasan sebenarnya nak dijual satu-satu. Alasan apa? Rugi sangat ke tabung haji sekarang ni, sampai kamu meniaga yang lain. Kan tabung haji ni dia ada perniagaan yang lain juga. Yang untung, yang lain semua rugi ke sampai kena jual? Tak logik langsung nak kena jual benda yang demikian. Ni tengok bagaimana jahat yang dilakukan ini. Tanggung ni kamu kena tanggung sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main harta orang Islam kan ni. Nak dapat ni bukan main, susahnya nak dapat. Kawasan strategik, jual hotel Al-Usta tu misal contoh. Hotel tabung haji Al-Usta. Nak dijual kawasan strategik begitu, dengan alasan kerugian. Tak logik langsung dalam hidup kita. Ni cakap banyak kena marah gitu. Tapi nak sebutnya, yang ni kalau orang sebut sampai mati masuk dalam kubur, orang sebut sampai masuk dalam kubur. Nak dapat balik yang ni, nak dapat tempat yang demikian, yang strategik begitu, bagi pada kalau kita sebut banyak ceritanya dipanggil dengan orang yang meniaga ni sendiri. Tak logik langsung dipanggil demikian. Kan dalam yang lain kita adalah rugi, tapi kita meniaga yang lain yang untung. Yang untung ni tampunglah yang rugi. Dia bukannya semuanya syarikat kita jadi rugi, sehingga kan perlu kita jual bangunan tersebut. Ini sampai peringkat kita jual dengan tanah, dengan semua kita jual aset orang Islam kan ni, yang strategik pula tu. Bunyi garang sikit dia terbayang-bayang gitu. Kenapalah ada orang fikir macam tu? Kenapalah ada orang yang dia boleh ambil tindakan sebegitu rupa? Kita ni patutnya kita ni mesti kuatkan orang Islam, mesti kuatkan lagi ekonomi orang Islam, kekuatan pada diri kita. Tapi kita ni fikir nak suruh mudah, jalan mudah, jual semua je yang ada tersebut. Mudah kita nak buat demikian.
Lepas tu nak isytihar untung. Oh, untung. Kerana apa dia? Kerana kamu jual. Memanglah untung. Tapi sekejap je lah. Sekejap je lah yang kita dapat tersebut. Kesan jangka yang panjang apa dia? Habis milik harta orang Islam. Okey, ni apa saya jawab Dia ada dua parts kita nak kena faham tentang isu tabung haji ni. Saya dulu nak kupas panjang tentang tabung haji ni, termasuk saya nak bawa akta dan sebagainya. Tapi masa tu macam tak menarik lah pula kan. Jadi saya malas lah nak share. So saya ulas secara umum saja. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan? Sebenarnya kenapa pertama, kenapa aset tabung haji dijual? Okey, soalan pertama, benarkah aset tabung haji itu dijual? Okey, soalan kedua, kepada siapa dijual? Soalan ketiga, kenapa dia dijual? Alright. Soalan pertama, benarkah aset tabung haji itu dijual? Jawapannya ya, betul. Aset tabung haji itu dijual pada zaman Pakatan Harapan. Bukan semua, tetapi aset-aset yang mana dilihat tidak membawa kepada keuntungan. Antaranya adalah Raya Hotel di Kuching, Sarawak, depan airport. Saya tahu sebab masa lepas siap construction tu saya pergi, tapi tak ada orang duduk. Antaranya, antara yang dijual pada waktu itu. Now, soalan pertama, adakah aset tabung haji dijual zaman Pakatan Harapan? Jawapannya ya, betul. Now, soalan kedua, adakah, kepada siapakah dia dijual? Yang ini di mana PAS menimbulkan fitnah. Di sini yang PAS timbulkan fitnah. Sebelum kita jawab kepada siapa dia dijual, kita jawab soalan kenapa dia dijual dahulu. Alright. Sewaktu Pakatan Harapan mengambil alih tabung haji ni ada akta khas tau, akta khas, akta tabung haji. Lebih kurang macam itulah. Dalam akta tabung haji menyatakan sekiranya tabung haji nak bagi dividen, sebelum dia bagi dividen kepada penyimpan-penyimpan di dalam tabung haji, dia kena tengok balance sheet, imbang duga. Dalam balance sheet itu hendaklah aset melebihi liability. Kalau aset melebihi liability, maka bolehlah dipanggil sebagai dividen. Bila zaman sebelum Pakatan Harapan memerintah, memang dia bagi dividen. Tapi bila kita tengok balik di dalam akaun diorang, rupanya diorang tipu akaun. Ada terdapat manipulation dalam akaun sehingga kan dia bagi dividen tapi hakikatnya aset liability melebihi aset. So bila Pakatan Harapan took over, bila kita ambil alih, kita tak nak penipuan itu berlaku. Kita tak nak bagi deposit dalam keadaan kita bleeding out tabung haji. Kita bleed out tabung haji di mana liability melebihi aset. Apa isunya? Is dua isu. Pertama, undang-undang. Kedua, the moment kita bagi dividen dalam keadaan kantong kita sendiri tak cukup duit, macam mana kita nak bagi dividen? So pada waktu itu kita kena fikir mekanisme. Tahun ini kena bagi juga dividen 2019. Nak kena bagi dividen. So macam mana nak bagi dividen? Salah satunya adalah kita kena balance balik. Ini saya kata Ustaz Dusuki ni dia tak faham account. Isodi kau faham ke account? Ya, saya diploma bisnes tuan-tuan. Saya punya SPM saya belajar accounting. Diploma saya pun belajar accounting. Walaupun tak adalah sampai ke peringkat auditor, tapi basic account, kunci kira-kira, balance sheet, imbang duga, semua tu saya tahu, saya faham. Saya tahu macam mana nak baca. Malah saya dulu antara orang yang menangkap apa orang kata, orang yang tipu duit dalam akaun company saya. Okay, sebabkan saya pandai baca akaun tu. Tak apa, itu cerita lain. So balik kepada cerita tadi. So bila ditengok, rupanya kita punya liability ni lebih daripada aset kita. So therefore kita kena buat sesuatu. Apa yang kita kena buat dalam masa yang singkat Nak tunggu 5-6 tahun lagi, 5 tahun tak dapat penyimpan dalam tabung haji takkan dapat dividen 5 tahun. Kena makilah Pakatan Harapan. Apa ni, tahun lepas kita dapat dividen, dia bukan faham akaun-akaun ni. So kita kena buat sesuatu. Macam mana kita nak buat tuan-tuan? So kita kena jual aset. Now soalan yang kedua tadi, kepada siapa dijual aset? So yang sini bijaknya Lim Guan Eng, bijaknya Mujahid, bijaknya Pakatan Harapan pada waktu itu. So dia kata, kita jual aset ini kepada siapa? MOF, Ministry of Finance. Dia kata jual kepada orang bukan Islam. Siapa orang bukan Islam tu dia tak sebut. Dia tak berani sebut siapa. Kalau dia jual kepada orang bukan Islam, namakanlah company apa, siapa nama dia. Memanglah betul company yang dijual, yang diamanahkan menjaga company itu, CEO kalau tak silap saya, memang orang bukan Islam, dilantik oleh MOF. Tetapi siapa tukang milik company tersebut? MOF. Dia hanya jaga company itu sebagai CEO. Tapi siapa punya company? MOF. Ini accounting tuan-tuan. So apa dia buat? Dia jual kepada MOF, kepada anak syarikat MOF ni,
anak syarikat MOF ni beli. So apa dia beli? Bila dia dapat aset milik siapa tuan-tuan? Milik kerajaan. Sebab apa? MOF beli. So dia MOF keluarkan duit, masuk dalam tabung haji. Balance tak balik. So aset lebih daripada liability lebih pada waktu itu. Untuk tujuan apa? Nak bayar dividen pada tahun itu. So boleh tak tabung haji beli pada bila-bila, ambil balik aset pada bila-bila? Jawapannya boleh. Itu salah satu syarat di dalam jualan tersebut. Bila dia dah balance balik, dah okey balik, dia orang boleh beli balik aset tersebut pada harga-harga tertentu. So sekali ulang balik, aset tu milik siapa tuan-tuan? Milik kerajaan. Siapa beli? MOF. MOF tu apa? Ministry of Finance. Kod-kod walaupun tak faham bahasa orang putih lah, Kementerian Keuangan. Dalam bahasa orang putihnya Ministry of Finance. Faham? Jadi, kenapa kes ini sangat penting? Kes ini sangat penting tuan-tuan. Kalaulah benar Mujahid itu menjual aset ini kepada orang bukan Islam, bukan MOF, sepatutnya Dusuki boleh nyatakan dalam mahkamah. Nak menang kes saman ini tuan-tuan, kes Dusuki saman Mujahid, nak menang simple je. Dusuki masuk mahkamah, dia tunjukkan kepada mahkamah, dakwaan saya benar bahawa Mujahid menjual aset itu kepada bukan Islam. Dia menang kes. Kalau dia boleh tunjukkan demikian, maka dia menang kes. Macam juga kes, ingat tak itu peguam negara, bekas peguam negara. Kan, dia kata bahawa Najib, dia buang kes Najib sebab Najib terima dana daripada Arab. Bila Lim Kit Siang tulis dalam artikel, dia saman Lim Kit Siang, dia tak boleh buktikan yang Najib terima dana daripada ataupun derma daripada Arab. Therefore dia kalah. Dalam kes ni yang saman bukan Mujahid tuan-tuan. Yang saman Dusuki saman Mujahid. Tapi Dusuki gagal membuktikan dia fitnah. Dia saman Mujahid, kononnya Mujahid ni fitnah. Tapi dia gagal membuktikan fitnah Mujahid tu. Dengan kebenaran dia, dengan truth dia, dengan kebenaran dia berdasarkan apa dia nyatakan tadi. Now, apa yang Mujahid cakap dalam dia punya kenyataan sehingga kan apa orang kata si Dusuki ni saman dia. Apa yang dia cakap? Okey, saya tunjukkan. Right, saya tunjukkan apa yang Mujahid cakap. Okey. Alright. Mahkamah tolak saman fitnah Dusuki terhadap Mujahid. Selepas kes dengan Ketua Pemuda Amanah Kelantan, hari ini Menteri Hal Ehwal Perdana Menteri Mujahid pula berjaya mengenepikan saman fitnah yang dikemukakan oleh bekas ahli Jawatankuasa Dewan Ulama PAT Apas Ahmad Dusuki Abdul Rani. Okey. Ini berurutan Muhammad Syahsian salah menolak saman fitnah yang dikemukakan Ahmad Dusuki berhubungkan dakwaan isu penjualan aset tabung haji kepada orang bukan Islam. Mahkamah mengarahkan Dusuki membayar kos sebanyak 11,000 kepada Mujahid. Saman fitnah oleh Dusuki difailkan rentetan ciapan Mujahid pada 22 November setelah tersebar video ceramah Ahmad Dusuki yang saya tunjuk tadi tu mendakwa aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Okey. Ahmad Dusuki dikemukakan susulan kenyataan Mujahid. Mujahid tulis macam ni. Seorang ustaz berdusta, berpuluh ribu jadi mangsa, belagak tahu segalanya, akhirnya ditelan api fitnah dalam perut dia sendiri sehingga kini tak pernah tarik balik pendustaannya. Allahu musta'in. Susulan itu Ahmad Dusuki menuntut Mujahid membuat permohonan maaf melalui siaran abar serta ganti rugi yang tidak dinyatakan. Dalam perkembangan berkaitan yang dinyatakan. Okey. Nah, saya bawa kenyataan peguam Mujahid Saya bawa kenyataan peguam Mujahid tu. Okey. Sebab peguam Mujahid ini peguam Mujahid Alright. Saya tengok dalam ni ada ke tidak. Okey, supaya kita nampak bersama tuan-tuan. Okey. Okey, kita baca bersama. Ni yang mahkamah ketika memberikan keputusan hari ini antara lain memberikan alasan-alasan penghakiman seperti berikut. Nombor 1, penyataan dalam Twitter Datuk Seri Mujahid bukan merupakan satu fitnah kerana daripada keterangan semasa pembicaraan telah terbukti bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ini mahkamah cakap dalam kehakiman. Nombor 2, pembelaan justified comment. Komen yang adil dan perlindungan bersyarat yang diguna pakai oleh defendant adalah pembelaan yang terpakai kerana defendant Mujahid yang merupakan bekas Menteri Agama bertanggungjawab terhadap hal ehwal pengurusan
dan perjalanan tabung haji mempunyai satu tanggungjawab moral dan sosial. Dia kata mempunyai satu tanggungjawab moral dan sosial dan atas kepentingan awam dalam yang penyataan dalam Twitter itu dibuat berdasarkan fakta yang benar dan terbukti. Sebagai bekas Menteri Agama, defendant bertanggungjawab untuk memberitahu hal sebenar tentang tabung haji supaya tabung haji tidak lagi disalah anggap sebagai institusi yang memanipulasikan harta orang Islam. Saya ulang balik ayat yang pertama tadi. Pernyataan dalam Twitter Datuk Musri Mujahid Husnul bukanlah saya sebut lagi bukan merupakan satu fitnah kerana daripada keterangan semasa perbicaraan telah terbukti bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ini mahkamah sebut tuan-tuan. Mahkamah sudah menyebut. Ni tuan-tuan, saya nak cerita ni geng-geng walaon geng-geng macai yang duk jaja fitnah ni dulu. Tuan-tuan, bagi penyebar fitnah ni, dia yang cakap fitnah tu satu hal lah, yang sebar tu satu hal. Tak cukup tau. Kalau fitnah ni tak cukup, minta ampun dengan Allah. Kena jumpa mujahid, kena minta maaf dengan dia. Ni orang pas ni, yang pandai, konon pandai agama ni. Korang kena jumpa mujahid, minta maaf dengan dia. Sampailah mujahid memaafkan kau, baru dosa kau orang terampun. Kalau tidak, di akhirat kelak kau akan merangkak cari dia dekat padang mahsyar. Kau tak percaya? Terpulang. Aku dah cakap, terpulang. Dah lepas dah tanggungjawab aku nak bagi tahu korang. Jumpa mujahid, tak kisahlah korang WhatsApp dia ke, korang Twitter dia ke, korang DM dia ke, korang email ke, korang call ke, tak kisahlah. Sekian Ustaz Mujahid, saya nama sekian, saya telah memfitnah tuan sekian, saya telah menyebarkan fitnah tersebut, saya memohon maaf. Tapi ada seorang tok guru, saya cakap dululah, dosa fitnah ni tuan-tuan agak pelik sikit. Kita fitnah orang, ni tok guru saya cakap betul kan kalau saya silap lah. Kita fitnah orang, okay, itu dah satu kesalahan, right? So nak ampunkan fitnah ni, dia tak tahu kita fitnah dia. So nak ampunkan kesalahan fitnah tu, kita kena minta maaf dengan dia. Isu dia kalau kita bagi tahu dia yang kita fitnah dia, itu dah kesalahan kedua. Dia pun tak tahu, tapi sekarang dia dah tahu. Sebab apa? Sebab kita dah macam itulah. Sebab itu fitnah ni jangan buat. Itu je, fitnah jangan buat tuan-tuan. So akhirnya persoalan saya, adakah geng walaon dan macam-macam ni sanggup? Ni tuan-tuan boleh ambil bahagian video ni kerat, ambil bahagian yang saya sebut tentang tabung haji tu. Kalau masih lagi nak tonggeng agama, guna cerita-cerita PH jual, guna ambil video saya ni, hantar pada dia orang. Lepas tu cakap ke dia, lepas kau dah habis dah fitnah tadi, dah habis fitnah, ni kau dengar video Iswardi ni, sekarang kau nak minta maaf tak dengan Mujahid? Aku tak perlu minta maaf dengan Mujahid. No. Kau pergilah cari ustaz ulama engkau, ustaz PAS ke, tak kisahlah, kau tanya. Kalau kita nak bertaubat daripada fitnah orang, bagaimana cara dia? Taubat minta ampun dengan Allah, itu satu perkara lah, tapi tak cukup. Kau kena pergi cari orang yang kau fitnah tu, kau kena minta maaf dengan dia sampai dia maafkan kau. Lepas tu kau kena cari orang yang kau dah sebarkan fitnah tu, kau kena bagi tahu dia orang, yang aku sampaikan tadi tu tak betul. Yang aku sampaikan tadi tu tak benar. Ada orang kata tulis saya, "Sorry, kau pun memfitnah." Apa yang saya fitnah? Tuan-tuan, bukan kecil ni. Ni saya nak cerita. Sebenarnya nak menang kes ni macam saya kata tadi, kalau Mujahid nak menang kes ni, kalau Dusuki nak menang kes ni simple je tadi tuan-tuan. Simple je. Dia kena buktikan bahawa memang Pakatan Harapan jual aset itu kepada orang bukan Islam. Dia gagal buktikan. Sebenarnya Mujahid tak perlu buktikan pun yang aset itu tidak dijual kepada orang bukan Islam, tak perlu. Itu tugas Dusuki menyatakan bahawa aset itu telah dijual kepada orang bukan Islam. So statement dia adalah benar, dan statement Mujahid adalah fitnah. So dia memfitnah Dusuki. Kalau dia berjaya buktikan itu, dia boleh menang kes ni. Tapi dia tak berjaya tuan-tuan, dia gagal. So dalam kegagalan ini, it's a blessing in disguise kepada kita jugalah. Walaupun orang tak nampak berita ni macam kecil je keluar berita hari ni, orang tak nampak, tapi sebenarnya berita ni sangat besar, menjawab fitnah yang disampaikan tentang isu tabung haji. Rafizi dah tulis tahun 2000 sebelum 2018 tentang tabung haji, bagaimana aset akaun dia telah dimanipulasikan dan sebagainya.
dah tulis panjang. Tuan-tuan boleh pergi rafaziramli.com, pergi cari tabung haji kat situ.